Assalamualaikum, selamat datang ke SRTV. Okey, kali ini kita bercerita mengenai dua news yang memang sudah lama aku perhatikan dan aku lambat keluarkan pasal aku mau melihat perkembangan dia terlebih dahululah. Jadi perkongsian ni adalah datangnya daripada NST Online, Majority.com dan student daripada Surah FM, di mana kita bercerita dulu mengenai angkat kaki ya. Bukan player, okey, bukan player, tapi kita punya uh, Sabah team manager lah, Rafi Robert. Itu pada 20 April tempoh hari beliau telah mengumumkan untuk meninggalkan Sabah FC selaku Sabah manager lah, lebih kurang macam tu. So sekarang ni posisi tersebut tidak ada apa-apa berita tentang siapakah bakal mengisi kekosongan tersebut. So ini adalah berita yang dikeluarkan minggu lepas. So sampai sekarang sewaktu ni video ni dikeluarkan, iaitu 3 hari bulan 5, belum ada apa-apa perkembangan lagi tentang tu. Jangan saya cerita pasal tu, cerita pasal pemain Sabah pun tidak ada apa-apa perkembangan lagi mengenai siapa yang stay, siapa yang keluar. So untuk tim yang pernah beraksi di perlawanan peringkat Asia, untuk tim yang kekal berada di saingan Liga Super di tangga ketiga 3 tahun berturut-turut, tidak mempunyai apa-apa perkembangan terkini, bagi aku adalah satu benda yang cukup awkward juga. Yes, aku faham kita tengah bercuti, mungkin semua orang mau relax dulu, tapi jika dibandingkan dengan tim-tim lain, di mana tim yang berada di tangga omong tercorot sekarang ni, Kedah pun begitu aktif mempromosikan tim mereka sehingga membawa perlawanan persahabatan ke something, membawa Koresma ke Kedah untuk melakukan beberapa siri perlawanan macam mempromosikan lagi skuad Kedah ni lah, yang menunjukkan yang mereka ni masih relevan di saingan Liga Super ni dan masih relevan untuk penyokong-penyokong Kedah. So itu adalah benda yang aku perhatikan di sini lah. Even kalau aku tengok daripada klub-klub lain pun, although this is a rumors, di bibir-bibir peminat saja, klub-klub lain pun agak aktif juga mempunyai rumours yang cukup bagus. Contoh macam Kuching pun not bad sekarang guys. Macam beberapa nama besar pun ada tersenarai yang kemungkinan besar mereka bawa masuk, iaitu penyerang Kuala Lumpur Paulo Jusso pun dikaitkan juga yang mungkin berpindahkan ke Kuching. Penang pun ada juga beberapa cerita yang menarik aku dengar, dan of course yang macam mana cerita tadi Kedah lah. So untuk Sabah selaku pasukan yang berada di kedudukan again yang terbaik di saingan Liga Super ni, tidak mempunyai sebarang statement keluaran mengenai hala tuju pasukan ni, apa yang bakal dilakukan. Agak mengecewakan untuk aku. Itu lebih kurang begitu. Aku tak pasti apa yang diorang tunggu sebenarnya untuk pasukan Sabah FC ni. Tapi ianya bagi aku bukan benda yang bagus untuk kita, especially of course, tak tahu lah, mungkin sudah ada perbincangan di kalangan pemain tapi tidak dikeluarkan, tidak dihebohkan, itu kita tidak tahu, itu bahagian dalaman. Tapi kan kalau secara luarannya selaku kita penyokong ni yang tidak ada apa-apa update diterima kepada kita, ianya seolah-olah satu berita buruk untuk persiapan Sabah FC pada musim akan datang. Dan kita juga beranggapan mungkin player sekarang pun berada atas pagar, tak tahu apa yang bakal berlaku sama Sabah FC ni. Beberapa nama sudah keluar, beberapa nama dikaitkan untuk keluar daripada klub. Jadi itu bukanlah satu benda yang bagus untuk peminat-peminat lah, lebih kurang macam tu. So bagi aku, sekiranya ada perkongsian update terbaru, statement daripada klub, ianya merupakan satu benda yang bagus untuk kita semua selaku fan ni. So membawa kepada cerita seterusnya ialah mengenai tajuk yang dikeluarkan oleh Makan Bola yang bertajuk Giliran Pak Tisu ucap selamat tinggal kepada Sabah FC. Benda ni macam aku tidak nampak akan berlaku kerana Pak Tisu pun sendiri telah menyatakan yang beliau sampai mana sekalipun, sampai pension pun akan terus stay bersama Sabah FC. So bila benda ni keluar, dia agak bila orang membingungkan aku sikit lah. So betulkah Pak Tisu akan melakukan benda sedemikian? Tapi kalau kamu go through lagi news tersebut, macam seolah-olah bukan Pak Tisu akan meninggalkan Sabah FC, tapi Pak Tisu akan meninggalkan arena bola sepak. Maksudnya pension lah, di mana beliau akan memfokuskan untuk memfokuskan bisnes yang telah beliau set up baru-baru ni.
Lebih kurang macam tu. Kerana dinyatakan dalam statement tu, ini Pak Tisu juga sendiri mengatakan bahawa persembahan Pak Tisu pada musim ni agak mengecewakan beliau sendiri, dan mungkin ini aku tambah, dan mungkin macam beliau merasakan macam sudah sampai masa dia untuk dia menggantung kasutnya lah. Lebih kurang macam tu. So sekarang ni kita 50-50 sama ada Pak Tisu ni sebenarnya pasal dia dah mengucapkan terima kasih untuk semua orang dari apa yang telah diberikan, dan beliau tidak akan lupakan semua tu. Jadi kita dah tahu sama ada Pak Tisu ni decide untuk resign, retire, gantung kasut ataupun ke klub lain ataupun ke Indonesia. Itu pun ada juga rumours lah yang Pak Tisu kemungkinan besar akan ke Indonesia. Ini pun telah diberkongsikan oleh Suria FM juga, tapi tajuk dia lebih besar lah, dia lebih cover kepada pasukan lain, iaitu lebih bertajuk lebih 5 musim warnai Liga Super, tonggak import Selangor, Sabah, Pahang, Berat Hati ucap selamat tinggal. Itu pun mengatakan benda yang sama. So kita tak pasti lagi status Pak Tisu sekarang ni. Tapi dikaitkan dengan cerita Pak Tisu ni, keluar pula satu lagi news yang dikeluarkan oleh Majority itu pada 22 hours ago, di mana bertajuk tak usah risau, anak jati Sabah boleh cover posisi ketua kampung Likas. So mereka sini telah bercerita mengenai siapa yang boleh cover position tu sekiranya individu-individu yang penting yang memegang watak utama selaku general pun captain di dalam skuad Sabah FC ini sekiranya mereka tidak ada. So antara nama dikaitkan di sini adalah seperti Rawilson ada dikaitkan. Aku cek sekali lagi ya. Rawilson. Lepas tu Hanafi Tokyo dan juga Naim Firdaus. So seolah-olah itu adalah presiden untuk Sabah FC lah sekiranya. Pasal bagi aku macam kemungkinan besar, of course aku rasa ramai akan keluar yang mempunyai leadership punya pemikiran untuk Sabah FC ni. So maksudnya apabila berkurangnya orang-orang yang mempunyai leadership dalam pasukan ni, kita perlu ada orang yang boleh menggalas tanggungjawab tu lah, maksudnya next in the line. So bagi aku Rawilson Batuil adalah individu yang aku rasa layak untuk mengisi kekosongan tersebut. Again, ini tanggapan kita adalah kita beranggapan sekarang Sabah FC tidak berniat untuk memperbaiki ataupun bukan memperbaiki, untuk menambah baik pasukan Sabah FC ni. Lebih kurang macam itu sekarang yang aku rasa lah akan berlaku pada Sabah FC ni, dan terpaksalah kita menumpukan kepada anak jati Sabah FC yang ada di skuad Sabah FC ni lah untuk meneruskan musim akan datang. So itu adalah perkongsian terkini mengenai Sabah FC guys, di mana perletakan jawatan kita punya bos iaitu Rafi Robert daripada Sabah FC ni. Ini pun bagi aku merupakan petanda awal kemunduran Sabah FC, memandangkan tidak ada susulan news untuk benda ni. Lepas tu dikenakan lagi tidak ada, aku rumus balik lah, tidak ada keluarnya apa-apa statement daripada Sabah FC tentang perjalanan ataupun KPI Sabah FC pada musim akan datang. Jika dibandingkan dengan apa yang diberikan oleh pasukan-pasukan yang berada di bawah kita, mereka lebih rancak daripada kita. Seterusnya memperkatakan mengenai Pak Tisu kemungkinan besar akan meninggalkan Sabah FC ataupun menggantung kasut daripada arena bola sepak ni, dan susulan daripada tu diceritakan juga siapa yang layak untuk mengganti beliau. So apa pula pendapat anda mengenai update terbaru? Nak juga terbaru lah, tapi perkongsian terbaru daripada SRTB mengenai perkembangan Sabah FC ni, anda boleh letakkannya di ruang komentar di bawah. Bertemu lagi kita di video seterusnya guys. Assalamualaikum.